Jadi aku aja. Ini pun. Ada ulama Allah Taala watawajjuh tabdil watawajjuh tabdil watawajjuh ism watawajjuh dan perubahan at-tabdil secara adanya kata wajjuh ism adalah seperti tawajjuh perubahan al-hissi yang tadi. Ulang tanya perubahan secara angkanya adalah seperti perubahan secara angkanya. Jadi apa maksudnya? Sama di sini kita faham adalah sama dari sudut hukum. Sama dari sudut hukum apa? Sama dari sudut tidak sah untuk bersuci. Tidak sah untuk bersuci dengan perkara yang berubah secara akal. Sama kemudian dengan perkara yang mana berubah secara nyata. Contoh macam mana? Contoh, tengok jiwa. Jiwa contoh. Pada waqa'a fihi ma'un la ra'ihata lahu udira khaliban bi awsat as-sifat. Walau jika sekiranya waqa'a jatuh tertumpah fihi ni pada air jatuhkan pada air ma'un yang ni jatuh dalam air tu air mau yang ini macam mana? Air maunya la ra'ihata lahu, yang tidak ada bau. Air mau makan dulu. Makan dulu. Yo buahnya sikit. Air mau ni sifat dia kawan ni. Sifat dia asal kawan ni. Tiba-tiba ada air mawar yang tidak sifat asal. Apa sifat asal dia? Bila wangi dia tu la ra'ihata lahu, kata apa? Kata apa? Udira mukhalifan bi awsat as-sifati. Udira dibuat ada yang dianggarkan mukhalifan secara berlawanan di awsat as-sifati dengan bahan-bahan yang mempunyai sifat-sifat sederhana. Kalau kita terjemah secara harfiah itu di awsat as-sifati dengan sederhana, dengan sifat-sifat yang sederhana, dengan perkara-perkara yang mempunyai bahan-bahan yang mempunyai sifat sederhana. Okey, macam mana cara dia? Contohnya air mawar. Air mawar ni dia ada bau. Kita telah sebut dalam pertemuan yang pertama itu, kalaulah sekiranya air mutlak masuk ke dalamnya perkara yang mana menyebabkan berubah
Dan perkara yang masuk itu pula suci. Air dalam ini masuk air mawar. Air mawar wangi, ia wangi. Bila air mawar tu wangi, maka bila masuk dalam air ini, dia jadi berubah dah, berubah dari sudut apa? Berubah dari sudut bau. Bila berubah dari sudut bau, air itu air jadi mudah air. Air yang berubah tak lama, air mudah dah. Sekarang ni masalah yang terdapat dalam perasaan kita ini adalah perubahan itu dia tidak berlaku. Kerana apa? Air mawar itu air mawar yang tegak, tidak ada bau, hilang sifat asal dia. Dia air mawar tapi tak ada sifat asal dia. Maka kita kena buat anggaran dengan perkara-perkara yang mempunyai sifat yang sederhana. Bukan sifat dia keras sangat. Sifat dia keras sangat macam mana? Juga keras, rasa. Bau. Allahumma salli ala sayyidina kalau dia suruh rasa yang sederhana pula. Contohnya yang disebut dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa tu? Ta'mir rumah. Ta'mir rumah ke apa? Rasa buah delima. Rasa buah delima ni dia sederhana. Tidak kuat sangat. Jadi contohnya air ni air masuk pada depan kita. Kemudian kita tiba-tiba masuk setitik air mawar yang mana tidak ada bau. Jadi bila masuk tu tak bau apa-apa lah. Dan tidak ada bau. Maka ada kondisi sebagai air modal wajib. Maka katanya pengarang kita ni, lalu masuk jenis kau itu, kita kena buat anggaran. Buat anggaran macam mana? Tadi masuk macam mana? Air mawar ada bau, masuk sedikit. Maka kita ambil perkara yang mana, perkara yang sederhana sifat dia. Contohnya rasa buah delima. Kita ambil sedikit juga rasa buah delima, kita letak dalam cawan. Letak dalam cawan, kita berasa. Tak rasa apa-apa, tak berubah. Ketika itu, maka kita namakan dia Allahumma salli ala sayyidina air itu air yang tidak berubah. Air yang tidak berubah. Tapi contohnya dalam bekas ni, bekas usul ni. Bila bekas usul ni, maka usul ni, kita letak air mawar yang sudah tidak ada bau. Kita cuba banyak ni. Kita cuba mari. Jadi bila masuk dalam air ni memang dah berubah. Pasal dia tak ada bau air mawar ni. Maka oleh kerana dia air mawar yang sudah hilang bau, kita kena buat anggaran. Buat anggaran dengan apa? Benda yang sederhana sifat. Benda yang sederhana sifat ni, yakni kita guna sama ada warna, rasa atau bau lah. Kita buat contoh tadi juga, yakni rasa delima. Rasa delima. Ambil jus delima ke apa ke, kita letak sekotong ni, kita cuba dalam air dalam satu mangkuk. Letak dalam satu mangkuk ni air banyak ni, berubah rasa air ni. Berarti ketika itu air tersebut dikira sudah air mutaghayyir. Tu dia panggil taghayyur terdiri tu. Kita tentu kantor. Sama juga hukum dia dengan air mustakmal. Air mustakmal macam mana? Kan ambil air basuh muka kan? Air mustakmal kan kita tak cerita. Cuma kita nak gabung macam mana air mustakmal ni, kalau titik dalam tempat tu tak semestinya tu air mencapai mustakmal itu. Kita ambil air ni, letak dalam. Kita ambil sapu muka. Bila air itu terpisah daripada muka, maka dia jadi air mustakmal. Okey. Sekarang ni kita takut benda besen bawah. Takut benda besen. Kita basuh, kita sapu ni, basuh muka, air titik masuk dalam besen yang mempunyai air muka. Masuk dalam ni. Ni ada air muka tak? Maka adakah air muka dalam ni berjangkit menjadi mustakmal juga? Jawabnya dibuat anggaran juga. Masuk banyak mana? Masuk 2 titik je air tu macam tu. Maka kita tak 2 titik air dia 5
Ataupun kalau dari sudut warna perahan jus. Warna perahan jus. Kayak asal dimakan dia berubah juga warna. Letak dalam tu, tengok. Oh, 2-3 titik dah berubah. Maka ketika itu air kekal jadi mutlak. Tak jadi mustakmal, tak jadi lagi. Kita ni tulislah, tak tulis kata rimah kalau tak faham tu. Tulis tu bahasa kita, jangan tulis tu bahasa payah-payah untuk topik. Ini bahasa kok kita boleh baca ke atas. Balik bila balik nak biar cakap mana susun ayat, buat satu pasal, buat ayat domen. Jika sini jika sini baru kita akan ada malakah, ada kepakaran untuk kita ni mengolong ayat-ayat dalam kita. Masa ni belajar ni tulis di macam-macam dulu. Balik lagi baru buka balik. Baik. Besar. Kemudian kita masuk kepada ayat mutawai lagi ni, wala yadurru taghayyurun yasirun la yamna'u ismal ma'i. Disebut di sini wala yadurru, yang tidak memudaratkan. Maksud asal dia tidak memudaratkan. Tidak memudaratkan maksudnya tidak membahayakan, bukan. Tapi maksudnya di sini tidak memudaratkan kesucian air. Tidak menjejaskan hukum air tersebut. Macam mana tak mudarat tu? Taghayyurun yasirun, perubahan yang sedikit. Taghayyurun, perubahan yasirun sedikit. La yamna'u ismal ma'i, yang tidak menghalang, yang tidak menghalang ismal ma'i, nama air. Okey, itu secara literal, one by one, satu tak apa. Maksudnya apa? Jika sekiranya air itu berubah sedikit, tidaklah bermaksud hilang nama air mutlak. Menghalang nama air itu maksud apa? Menghalang mutlaknya air itu. Menghalang air tersebut dinamakan sebagai air mutlak. Baik. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di sini kita faham perubahan yang tidak terlalu banyak adalah perubahan yang mana mengekalkan lagi air mutlak, nama air mutlak boleh suci lagi. Walaupun perkara tersebut bukan asal duduk di dalam air ataupun perkara itu boleh diasingkan daripada air, itu kita tidak fikir. Cuma kita nak apa? Ubah hati sikit-sikit, maka tak perlu. Dalam hadis Nabi SAW pernah ambil air sembahyang dalam satu bekas bangunan yang mana ada sedikit kesan tepung dalam tu. Jadi Nabi ambil juga air sembahyang pun. Maksudnya Nabi menggunakan penjelasan air tersebut sebagai air untuk besar. Kemudian wala yaqulu taghayyurun bi muktin wa bi turabin wa bi tuhlabin wa ma fi maqarrihi wa mamarri. Dan tidak memudaratkan, maksudnya tidak menyebabkan air itu berubah. Kenapa orang buat air tak berubah? Taghayyurun bi muktin, taghayyurun satu perubahan bi muktin. Apa maksud muktin? Maksud muktin ini adalah lama terbiar. Muktin ini duduk tempat juga. Jadi kalau air itu berubah lama, air itu berubah, tapi berubah sebab apa? Air itu berubah sebab duduk lama situ. Kita lakukan biasalah kalau air ini kita letak dalam ni, lama tu kan dia berubah. Air kita letak dalam ni, lama tu kan dia berubah. Orang kata bukan kasih apa kita tak tahu, tapi berubah tak? Berubah. Bila jadi berubah itu, dia berubah dengan sebab semula jadi. Ialah sebab dia duduk lama di tempat. Oleh kerana kalau tersebut berubah sebab lama di situ, walaupun air berubah dah, tetap nama dia air mutlak. Nama dia masih lagi air mutlak. Walaupun air mineral tadi itu, kita beli kat saya pergi, air rasa. Bila kita letak lama dalam air itu, berubah rasa. Itu dah ambil kira. Yang ambil kira, duduk lama, berubah sebab apa? Sebab lama. Maksudkan nama air mutlak. Walaupun perubahan tersebut perubahan yang sangat teruk. Contoh kita letak air dalam payah.
Air dalam payah kan tanah kan. Payah tanah ni tu bukan biasa-biasa. Ubah yang kenapa? Ubah yang baru. Tapi dekat juga dimaafkan. Maaf juga kerana dia ubah tu sebab dulu dalam payah. Boleh? Satu. Kemudian dimasuk pula wabil quratin, yakni tidak menyedahkan hukum air itu dengan turab, dengan tanah, dengan percampuran air itu dengan tanah. Baik. Dalam bab tanah ni dia berubah sebab air berubah sebab tanah. Maka air tersebut dimaafkan, dikekal lagi air itu. Walaupun kita ambil tanah, buat asal air. Air dalam kolam asalnya dunia. Tapi kita ambil tanah merah, kita letak dalam. Tiba-tiba air kita kokoh. Kita yang buat, bukan berubah sendiri. Ada air dalam sungai tu, masa musim banjir ni dia jadi berubah. Lepas kita nak bercakap, kita sendiri perbuatan kita. Kalau kita letak tanah tersebut dalam air tu berubah jadi awan tanah dan sebagainya, air tersebut masih lagi dikira sebagai air mutlak kekal. Dengan tanah suci lah. Kalau tanah orang sekali dengan air uji ke apa air kita. Kita cakap ni tanah dia tanah suci. Kemudian wajib tohlab dan lumuk tohlab ni lumuk. Dia boleh baca dua, tohlab ataupun tohlub. Saya tak bagi. Kita dua dah bagi situ ke? Kita dua dah bagi. Ada semua tu? Kita dua. Satu. Semua tu bercakap. Mana saya salah. Dia boleh baca dua. Tohlub ataupun tohlab. Maksudnya apa tohlub ni? Lumuk. Lumuk. Tapi syarat bagi lumuk, kita tak boleh kira letak lumuk dalam air. Tak boleh kira letak lumuk dalam air. Air dalam payah. Boleh dah. Kita diambil lumuk daripada luar, kita kira letak dalam air. Air tu berubah rasa daripada rasa molek ke rasa lumuk. Ketika itu tidak dimaafkan. Dia nak sini lumuk dalam ini adalah lumuk asli. Tumbuh daripada air itu sendiri. Kampung dalam ini boleh 2 tahun lumuk hijau putih. Dah ubah dari air pun dah. Pasal apa? Lumuk tu lumuk asal dalam tempat tu. Maka dikira dimaafkan lagi. Masih lagi boleh digunakan untuk dibuat bersuci. Kerana payah kita nak jaga air ni daripada tumbuh lumut. Kalau kita buat perbuatan kita, maka ketika itu tidak lagi dimaafkan. Baik. Kemudian wama fi maqarrihi wa mamarihi, dan juga tidak menjejaskan hukum mutlak air itu. Apa yang di dalam keadaan maqar. Maqar itu apa yang berada di tempat tadahan dalam air. Wa mamarihi, dan juga tempat lalu air. Tempat lalu air. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Contohnya tempat lalu air ni kita gali tanam, air pun gali. Lalu air itu berhasil dengan tanam kawasan tersebut, itu tak ada masalah. Kerana itu memang tempat lalu air tersebut. Baik. Itu yang dimaafkan. Walaupun dia berubah rasa orang tidak bau, dimaafkan. Demikian Allahumma shalli ala Muhammad. Wala bimujawirin. Yakni dan demikian juga tidak memudaratkan, tidak menyebabkan status air berubah bimujawirin, dengan perkara yang mujawir,
yang tidak larut di dalam air. Mujawid ni yang mana dia tu kita kamu penampilkan asal maksud dia. Tapi maksud dia perkara tu boleh asing. Dalam bekam kita letak kayu, kita pakai kayu, belasnya letak kayu, boleh. Jadi itu pakai mujawid. Ka'udin wa duhin, seperti ud dan juga dum. Ud dan ud tu kayu, dum tu minyak. Jadi kita letak kayu, tiba-tiba air tersebut dia jadi bubur. Maka ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dikira sebagai dimaafkan, tidak berubah lagi air tersebut. Kemudian wala bimilhin ma'iyyin, dan juga tidak memudaratkan air yang tidak berubah air mutlak itu. Bimilhin ma'iyyin, itu bimilhin ma'iyyin kan? Ma'iyyin atau ma'iyyin juga. Dia ada dua tu sebab. Kita dalam ni ma'iyyin. Wala bimilhin ma'iyyin atau ma'iyyin, disebut tidak berubah juga air tersebut daripada milhin ma'iyyin, garam yang terhasil daripada air. Dia macam mana? Milh ma'iyyin, dia contohnya kita dalam satu kolam. Bila satu kolam ni air laut, contoh lah ni contoh. Ya, lagi mana tak percayakan kita boleh buat tu. Air ni air laut, kita takut. Kita takut lama tu takut, tiba-tiba air dia liquid. Air dia liquid. Bila air dia liquid, tinggal kolam ni. Kita isi air kosong, isi air biasa, isi air masuk dalam kolam. Masing-masing. Masing-masing air. Jadi masing point mana bagi daripada garam hok disegak tu kan? Bila berlaku kuasa boleh datang apa semua tu, maka dia masing. Di sini dimaafkan pada kau. Boleh. Tetapi dalam bab garam bukit tidak dimaafkan. Di sini ni ada orang baca garam bukit, bukan garam bukit. Garam bukit nama bahasa dia Al-Milhu Al-Jabaliyu. Al-Milhu Al-Jabaliyu ni orang panggil garam bukit. Milh ni air yang mana disediakan di garam. Itu apa yang kita jumpa dalam kitab kita lah. Orang lain jumpa tu tak boleh kecek. Wala biwaratin tanathara minas syajari, dan tidak memudaratkan juga, tidak berlaku perubahan pada status air tersebut. Biwaratin, dengan daun tanathara bubuh daripada pokok, mina daripada asal dari pokok. Maksudnya mana-mana? Maksudnya jika sekiranya tempat kadar air tersebut berhubungan dengan air, tiba-tiba gugur daun-daun pokok jatuh dalam air, maka menyebabkan air tersebut mengikut rasa daun, ataupun mengikut warna daun, ataupun mengikut bau daun. Maka jadi suci tak? Kekal suci. Tetapi dalam bab daun, kalau kita pergi ambil daun, kita letak dalam bab air, tak dimaaf gugur. Dia nak sini wala biwara kita nazar ni, yakni jatuh gugur itu gugur sendiri. Kalau kita letak air dalam payang, kita ambil daun, kita letak lalu gugur, maka ketika itu sebut perubahan tersebut tidak nama lagi air blok, jadi air utama. Habis nama air besar masalah. Kemudian faslun fil ma'il makruhi. Sekarang kita masuk kepada air
yang mana makruh untuk digunakan. Makruh di sini adalah makruh karbu. Qala yukrahu syadidus suhurati wa syadidul burudati wal musyammasu fi jihatin haratin fi ina'in muttabi'in fi badanin duna thawbin wa tazulu bitarrihi. Kemudian kita masuk di sini air yang dimakruhkan untuk digunakan untuk bersuci. Air yang makruh digunakan untuk bersuci disebut makruh yukrahu, dimakruhkan. Jadi suhu nanti air yang tersangat panas, suhu yang panas. Air mereka makruh kita buat air sembahyang. Wa syadidul burudah, dan syadid keterlaluan, al-burudah sejuk. Sejuk berapa lalu, panas berapa lalu, makruh. Makruh di sini yakni makruh putih atau kubur. Nak boleh pakai apa? Nak masuk air apa? Air akan apa? Air panas. Pasal apa? Pasal makruh tu makruh tubuh. Bukan makruh di tempat lain. Kita nak basuh baju. Tak apa nak basuh dengan air panas. Basuh lagi dengan air panas. Tak apa. Sebab apa pada bersuci kalau dekat pada tubuh ni makruh guna? Kerana apabila kita mandi, kita ada sembahyang dengan air terlalu sejuk atau terlalu panas, ketika itu kita tidak akan buat dalam keadaan terbaik. Kita akan sempat habis. Dah air ni panas ketik, setuh sakit. Basuh muka sekali padahal. Nak basuh tangan pula sekali juga, sekali akhirnya tidak jadi baik. Mandi wajib pula, air sejuk ketong. Pagi tak ada air, tak ada waktu itu. Air pula 1,500 ambil, tak tubuh. Mandi cepat, tubuh. Tak ada nak kosong dulu, nak tenang-tenang, tak ada. Jadi di situ ilat ataupun sebab kenapa jadi makruh. Kemudian disebut wal musyammas, ini air musyammas. Dan makruh juga, yakni makruh menggunakan air musyammas di jihatil haratin. Jihatil harat ini yakni di negeri. Jihatil harat asalnya, tetapi di kawasan itu disebut mana kawasan air musyammas. Di jihatil haratin fi ina'in muttabi'in, di negeri yang mana, di tempat yang sangat-sangat panas, fi ina'in muttabi'in, daripada air, daripada bekas yang ditempa. Muttabi' ditempa. Jadi di tempat yang panas, lepas tu ada pula air dalam bekas besi, maka air tersebut dia jadi air musyammas. Matahari kacau kepada air. Fi badanin duna thawbin, yang makruh guna air musyammas itu pada badan. Duna thawbin, tidak pada kain, tidak pada pakaian. Maksudnya nak basuh pakaian tak apa. Nawak tubuh kita boleh. Air musyammas makruh. Baik. Syarat yang pertama itu tersebut. Syarat nak jadi musyammas yang pertama di negara yang mana? Di tempat yang mana? Kalau dalam kita mana Jokowi ada sebutlah. Tempat yang mana ni contohnya di Saudi, di Mekah turun sampai ke bawah. Di selatan Saudi turun yang panas. Kalau kita pergi musim panas dia pun di air panas cukup. Air sama. Tapi kalau bisa sedia sejuk, panas tu orang dia panas dia panas. Tapi orang kita boleh dia Mesin lah. Tapi memang Mesin ni tidak panas akan Mekah. Kalau Mesin ni 80 lebih suhu harian. Tapi memang air di Mesin, kalau dalam Mesin tidak dinamakan sebagai air musyammas. Sebab apa? Sebab masih juga tempat di sini masih lagi sederhana. Kecuali di bahagian bawah sini, di selatan sini, di Aswan, di Suai Mesir, tempat-tempat yang memang mana, maka kaki kapal diri berlakulah di situ air musyammas. Ada pun di belakang Skandariah daripada Rome, tak berlaku.
Negara kita ni sederhana. Sederhana. Syarat air syamah yang pertama tinggal. Yang kedua, fi ina'in mutabi', dalam bekas yang ditempa. Bekas yang ditempa itu maksud apa? Duduk dalam bekas besi. Bekas longkang. Yang mana longkang tersebut bukan emas dan perak. Kalau bekas emas perak, dalam syamah. Ni air takut dalam kaca. Kaca longkang ke? Tak. Maka tetap tidak dinamakan sebagai apa masalah yang sana. Letak di emas, maka tidak dinamakan sebagai musammas. Musammas ni lain daripada pakai kok. Jadi jadilah musammas. Baik, itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga pula, fi badani. Syarat ada di makruh itu pula, yang makruh guna pada tubuh anak Adam, tubuh manusia. Juga makruh guna air musammas untuk badan orang mati. Orang beriman. Juga tiga sebagai makruh juga. Baik. Kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sama ada ni akan batin lah. Jadi dalam 2000 batin. Kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Disebut pula duna taubin, tidak pada pakaian. Tidak pada pakaian. Walaupun kita akan pakai baju bukan. Masuk dalam syamah ni kita pakai baju. Tetap tidak makruh. Baik. Kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa tazulu bit tabridi, dan hilang hukum makruh itu tazulu bit tabridi, dengan proses penyejukan. Kita ambil air musammas tersebut, kita letak di bawah tak, lama-lama air itu tunggu suhu dia, maka ketika itu air itu hilang makruh. Awalan masa dia jadi baik. Jadi di kesetiganya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, air musammas ini sahaja yang ada ketika mana masa sempit nak ambil waktu, ketika itu wajib dia ambil juga air musammas. Kerana guna air musammas ni makruh, tinggal supaya kubur dia alam. Maka guna juga air musammas ketika itu. Baik. Kemudian disebutkan dalam syarah juga Manhajul Qawaid, ada sebut air-air yang makruh kita gunakan untuk bersuci. Yang pertamanya adalah air di kawasan Madain Soleh. Madain Soleh ni mudah cakapnya di Petra di Jordan, tempat Nabi Soleh dan kaum Samud. Di selatan Jordan dan juga di utara Saudi. Di kawasan itu kawasan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kerana mereka membunuh untanya Nabi Saleh alaihi salam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam larang ketika mana hidup, Nabi patuh dan jangan buat wudu, jangan ambil buat tepung, jangan buat masuk. Dan Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi tak makan setiap apa masakan yang ada air. Kemudian Nabi berjalan sehinggalah sampai kepada satu laga tersebut, laga yang mana minum unta Nabi Saleh itu minum. Maka situlah Nabi guna laga. Yang pertama laga di kawasan Madain Soleh. Yang kedua, syarat Allah SAW Muhammad, kaedahnya adalah setiap tempat yang mana tempat-tempat dilaknat oleh Allah ada, semuanya air tersebut menjadi makruh. Guna sama ada di kaum Nabi Nuh, laut mati, orang putih dibaca surat kapal atas laut. Waktu makruh kita gunakan untuk berwudu, untuk mandi wajib. Dan kita pula Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, la tadkhulu buyutal lati zalamu illa wa antum qarun qauman an yusibakum ma asabakum. Jangan kamu masuk ke dalam tempat-tempat orang yang dizalimi.
Bukan. Jangan kamu masuk ke tempat-tempat orang yang menzalimi dirimu. Yakni orang-orang zalim, orang yang dilaknat, kecuali dalam keadaan kamu menangis. Kerana takut-takut kamu akan ditimpa apa yang menimpa kepada mereka. Di pada tempat yang dilaknat, air mereka, tanam mereka, semuanya makruh untuk digunakan. Baik. Di antara Arafah dengan tu ada tempat lembong Arafah dengan Muzdalifah, ada tempat Abraham mati. Jadi di situ juga lah buang air tu jadi makruh. Habis. Sambung. Masuk kepada faslun fil ma'il musta'mali. Pasal pada menyatakan air musta'mal. Air musta'mal maksudnya air yang telah digunakan. Masa tadi tengok, la tasihhu taharatu bil ma'il musta'malil qalil fi raf'i hadatsin wala izalati najasin. Wa idza adqala al-mutawaddi'u yadahu bil ma'il qalil ba'da wasli wajhihi ghayra nahwi lil-iqtirabi sara al-ma'u musta'malan. Nahwi lil-iqtirab sara al-ma'u musta'malan. Wal musta'malu fi masnunin kal wasfati tsaniyati wa tsalitsati tasihhu taharatu bihi. Baik. Sekarang kita masuk kepada air musta'mal. Apa kau? Air musta'mal. Maka disebutkan dalam kitab kita ni tidak sah, la tasihhu, tidak sah at-taharatu bersuci bil ma'il musta'mali, menggunakan air musta'mal al-qalili yang sedikit. Berapa disebut sedikit sini? Kerana air musta'mal kalau 2 qadah berubah status daripada musta'mal, jadi berkeluar. Sama ada kita ditambah air ataupun kita tambah sendiri air. Apa ada air musta'mal dan ada sen? Ambil sen tu pula dalam qadah, tiba-tiba mari hujan, sendiri air menjadi lebih daripada 2 qadah. Tukar status daripada musta'mal jadi air musta'mal yang sedikit dalam ekor ni air sikit bermaksud 200 liter ke bawah, 2 qadah, tak cukup 2 qadah. Fi raf'i hadatsin, jadi untuk menggunakan, untuk mengangkat hadas, dalam mengangkat hadas. Maksudnya dah sah bersuci menggunakan air musta'mal dalam bab mengangkat hadas, hadas kecil atau hadas besar. Wala izalati najasin, dan juga tidak boleh menggunakan air musta'mal untuk menghilangkan najis. Baik. Di sini kita bercakap pasal air musta'mal ini tak boleh guna untuk angkat hadas dan juga untuk menghilangkan najis. Air musta'mal ini adalah air yang mana digunakan untuk basuhan wajib ataupun bekas basuh hadis. Bekas basuhan wajib kenapa? Basuh muka kali pertama ambil sembahyang, air jadi musta'mal. Basuh tangan kali pertama jadi musta'mal. Basuh kali kedua tak musta'mal dah. Sebab kali kedua tu sunat, bukan wajib. Bekas mandi wajib, bukan air hujan atau besek, mandi dalam tu. Ambil pahala yang betul, ambil air tu air musta'mal. Boleh. Jadi itu bekas basuh mandi, masalah. Yang kedua bekas basuh najis. Macam mana bekas basuh najis? Yang ini contohnya apa pasal yang ada saya Muhammad yang kena najis ni. Jalan ni. Jadi bila ada najis kita kena buang dulu zat najis. Buang zat najis. Kita ambil tisu, kita saya buat. Saya hijau. Zat najis ada bilang. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita nak jadi suci sesuatu kalau kena guna air. Tak boleh guna tisu. Wajib mengalir air. Najis maka Rasulullah kena ada air. Tak boleh kita kecil-kecil. Kita nanti makan-makan. Okey, sekarang ni kita ada. Bila dah hijau ada, kita kena lalu air.
Kita ambil air, kita suar kan. Kita suar betul ni. Jadi bila suar air tu, air lalu ni, air dah buang. Dah buang air komen. Maka air jadi nama air. Air apa? Sama. Kalau ada air ayam, ikan, kata-kata. Kita ambil air, kita simpan, simpan. Ambil hijau air, atau air lagi. Sekarang ni kita kata buang lagi dulu. Jadi kalau ada air ayam, air kunci, buang lagi dulu, baru masuk. Bukan kita ambil tak air kunci. Tu dah sedikit. Tak hijau. Buang dulu guna tisu, guna kain ke apa, gelap tak comel. Tak besar, lalu air. Habis? Kecuali air pula bau. Orang tak lagi bau. Itu kita jadi sama. Boleh? Janganlah awak kena masalah bersama asuran ini. Wa idza adqala al-mutawaqqi'u yadahu fil ma'il qalil. Apabila adqala memasukkan al-mutawaqqi'u orang yang mengambil wudu, yadahu akan tangannya. Dia masuk tangannya. Masuk tangan mana? Bil ma'il qalili, dalam air yang sedikit. Kita kamu dah kaedah tadi, air sedikit, air yang kurang daripada 2 balon. Air banyak lebih daripada 2 balon. Situ kedudukan dia. Mudah je. Ba'da ghasli wajhihi ghaira nawin lil-ightiraqi sara al-ma'u musta'malan. Dimasukkan air tangannya ke dalam air yang sedikit, ba'da selepas ghasli basuh, wajhihi basuh mukanya, ghaira nawin dalam keadaan tidak berniat, nawin lil-ightiraqi tidak berniat untuk cedok. Dibaca dulu. Saral ma'u mustaqmalan, jadilah air tersebut air mustaqmal. Dibuka. Dibuka. Bekah ni kenapa dua? Kami masuk dulu. Jadi bersalah itu. Kemudian kita celuk tangan dalam air. Kita celuk tangan dalam air. Kita celuk tangan dalam air. Kalau soalnya ada saya yang Muhammad, jawab niat cedok. Ada niat cedok. Macam mana niat cedok? Maksudnya kan biasa kita ambil air cedok kan. Maksud itu cedok. Jadi tak usah tanyalah nawaitu macam mana niat cedok ni. Nanti kita tahu. Orang yang usul ni buat dia cedok ni. Ada usul ni ada nawaitu sini. Kita seluruh pun tahu. Seluruh pun tahu. Kita seluruh pun bisa. Okey, kita seluruh tangan. Jawab tu seluruh tangan. Aku seluruh tangan ni cedok. Ambil air kat belakang. Bila niat cedok, ni kita angkat lagi dah ada. Sebab dia seluruh tu, tangan ni dia jadikan tangan ni sebagai cepok. Bukan dia nak angkat ada tangan. Kali dia nak angkat ada tangan, kita tanya dia, perempuan apa seluruh tangan? Kalau dia mana ni, seluruh tangan ada ni. Bermaksud dia berniat untuk mengangkat ada. Sebab tu nak jangan tanya nawaitu. Orang tu je tak tahu macam mana. Tunduk tangan. Jawab apa? Jawab apa yang ni? Niat cedok. Orang tu kan. Maka air jadi yang besar. Air tu juga kan? Okey. Orang ni pula seorang lelaki, dia niat cedok. Air dia ambil. Kita tadi dulu. Jadi kita ambil tahu tadi dulu. Habis dia pun tangan-tangan tak tadi, dia ambil. Tahu kita. Contoh kan dia pada besar. Kata lelaki masuk tangan dalam ni, tak apa. Aku judul niat cedok. Aku kan nak kata aku judul dia. Aku mau cepok, aku tak tahu. Aku tak aku cepok. Air dia sama dah. Tak payah. Tak faham ni. Nak tak apa je. Wal musta'malu fi masnunin
Kalau waslatin tsaniyati wa tsalitsati tasihhu taharatu bihi. Dan mustakmal yang air bekas guna fi masnunin dalam basuhan yang sunat. Kalau waslatin tsaniyati wa tsalitsati seumpama basuhan kali kedua dan kali ketiga tasihhu taharatu bihi, sah bersuci dengannya. Bersuci macam mana? Yakni boleh agak ada, boleh basuh najis menggunakan basuhan bekas basuhan air kali kedua kali tiga. Sebab apa boleh? Kerana air tersebut bukan digunakan untuk mengangkat hadas. Sama juga hukum dengan memperbaharui wudu. Mutajdid wudu. Saya ada air sembahyang, saya pakai sembahyang sekali lagi. Saya ni akan memperbaharui wudu. Maka air yang keluar daripada muka saya, tangan saya, walaupun basuhan kali pertama, bukan nanti kira mustakmal. Sebab air sembahyang saya tadi itu, air sembahyang bukan angkat hadas, tapi memperbaharui wudu. Faham? Okay. Kemudian masuk kepada air najis. Faslun, ini satu pasal. Yajusul ma'ul qalil wa ghairuhu minal mari'ati bi mulaqatin najasah. Yajusul ma'u, menjadi najislah oleh air al-qalilu, yang sedikit. Udah kita tadi terkurung. Wa ghairuhu minal mari'ati, dan selainnya, selain air itu, minal mari'ati, daripada cecair-cecair. Al-mari'at itu cecair. Baik. Cecair-cecair di sini ni, yakni Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, cecair yang mana bukanlah dinamakan sebagai air mutlak. Bukan dinamakan air mutlak. Maka bila bukan nama air mutlak, lebih daripada 2 bolah ke, dah cukup 2 bolah ke, maka hukum dia sama macam air sikit. Faham? Sama macam air sikit. Sama macam air sikit ke macam mana? Yakni sama dari sudut ada jatuh nanti kita ubah air pun nanti cukup. Kenapa? Air ini bila bukan nama air mutlak, bila dia jadi mutlak, dia sama je. Dia 2 balok ke, dia 2000 balok ke, dia 2 juta balok ke, sama macam air mutlak yang terdapat dulu. Fi mulaqatin najasati, jadi najislah air sedikit ataupun cair-cair fi mulaqatin najasati, dengan terkenanya mulaqah ni terkena an-najasati, terkena najis. Walaupun tidak berubah, sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza balagal ma'u qullataini lam yahmil qabatha, jika sekiranya air mencapai 2 kodak, maka tidaklah menanggung najis. Tidaklah, maksudnya dimaafkan kalau masuk najis. Tapi kalau cukup 2 kodak masuk najis, tak ubah sekalipun, maka najislah air tersebut. Wa yustafna masailu, dan dikecualikan, yustafna dikecualikan, masailu, beberapa masalah, beberapa isu. Ma la yudriku tarku, apa yang tidak dicapai, yudriku dicapai, at-tarku. At-tarku ini penglihatan. Penglihatan mana? Penglihatan yang sederhana, penglihatan orang kebiasaan. Tidak perkara yang mana, najis yang mana tidak nampak di mata kasar. Mudah cakap. Terlalu sedikit. Contoh, tahi orang duduk di kaki lalat. Nampak tak? Dia gigak dekat telapak, dia mari duduk akan perlu gitu dulu. Nampak akan perlu gitu tahi tu. Dan nampak, padahal tu baru siapa?
Maka lalat tersebut duduk atas botol ini, kita nampak ambil puan. Nanti tak kerana jemaah. Jemaah. Walaupun kalau kita sepotong nampak kaki orang di kaki lalat. Tapi tidak diambil dulu. Yang diambil dulu adalah penglihatan kasut. Wa maitatun la damalaha sa'ilun illa in ghayyarat aw murihat. Wa maitatun dan bangkai la yang tidak damam, yang tidak ada darah, laha sa'ilun tidak ada darah mengalir. Bangkai yang tidak mengalir darahnya. Contohnya semua. Contohnya lagi pula lalat. Contohnya lagi pula lebong. Kalau lalat ni siap sebut, ada lagi lagi. Kalau kita belah tubuh itu terlampau darah. Maka binatang tersebut, bakar tersebut, dia dimaafkan juga. Kecuali in ghayyarat, kecuali in ghayyarat jika sekiranya ia merubah, ghayyarat merubah, al-murihat ataupun diletak. Ghayyarat merubah macam mana? Ni air ni dalam ni semua air teh kuncah ingat kental. Rupa-rupanya semua nak berubah. Bukan kita juga maaf lagi minum hasil air ni. Allah kata air ni semua ni bukan air teh. Maka ketika itu dia berubah hasil. Maka kita berubah air teh. Pasal apa? Kalau dia maaf berubah. Ataupun lihat ataupun dilempar. Bukan lempar ni kita ambil, kita lempar dalam tu tak. Maksudnya kita perbuatan sengaja kita tahu. Sebelum semayang kita nampak semua. Kita ulang, kita penyek boleh naik, kita dah letak dalam kotak semayang. Pasal apa? Kita letak dalam kotak. Lain memang semayang tengok apa kata. Ada cuma lain tu adalah ni. Itu lain. Itu ada sendiri tau. Ada kita perbuatan kita. Maka ketika itu tidak dimaafkan. Baik. Wa ma mujarratin tanajasa wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Soalan? Kalau ada soalan, kita berdiskusi dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan pertemuan kita pertemuan yang bermanfaat dunia dan akhirat, insya-Allah Ta'ala. Allahumma arina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jannina bil 'amali wa ahfizna bil taqwa wa istiqamah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.